Assalamualaikum, selamat pagi tuan-tuan. Okey, hari ini hari Selasa, saya on the way ke projek baru di Tanah Merah. Projek semalam lah untuk sambung hacking. Semalam saya dah belah dinding semua sekali, lepas tu nak hacking. Okey, sambil-sambil tu saya buatlah uh, video ni sebab ada follower yang tanya saya macam mana nak buat pengiraan untuk bagi harga pada customer. Okey, untuk harga ni kalau kalau mengikut negeri dia berbeza-beza tuan-tuan. Untuk area KL harga dia lain, dia mahal. Untuk JB Johor Bahru dia mahal. Sebab apa dia mahal? Kita kena tengok pada satu-satu tempat lah. Okey, yang saya nak kongsikan kepada follower saya yang baru. Dia cakap dia baru dalam elektrik, jadi tak berapa mahir untuk bagi harga. Saya pun baru juga. Okey, saya pun baru, saya bukan yang lama, bukannya pro dalam bab harga ni. Cuma nasihat saya untuk harga ni, bila kita nak bagi kepada customer, kita nak bagi quotation pada owner rumah, sekurang-kurangnya kita nak dapat untung, betul tak? Untung yang kita nak dapat tu, biarlah orang panggil kita rasa puas hati dengan hasil kerja kita tu. Contohnya kita buat wiring penat. Wiring ni dia penat, lay kabel, hacking. Kalau hacking lah. Kalau lay kabel lah. Tapi saya nak cerita risiko seorang pendawaian ni dia tinggi. Yang pertama dia main dalam bumbung, dia main dengan arus elektrik. Jadi keuntungan yang kita nak dapat mestilah berbaloi dengan hasil kerja. Sama je dalam dunia bisnes ke ataupun dalam dunia makan gaji ke, sama je sebenar. Sebab dalam dunia makan gaji, orang bayar gaji mengikut sijil yang kita miliki. Itu yang saya faham lah. Kalau ijazah takkan nak bagi gaji SPM. Mesti orang akan bagi gaji ijazah. Cuma akan ikut pada pengalaman masing-masing. Kalau yang dah berpengalaman, mungkin mahal. Kalau yang kurang pengalaman, mana ikut starting gaji je lah. Dalam bisnes pun macam tu juga. Dalam bisnes ni kita kena kita kena tengok apa yang kita buat tu sebenar. Berbaloi ataupun tak. Kita contoh saya nak bagi tu area Kelantan. Area Kelantan ni harga untuk soket plug, 1 point soket plug ada yang letak RM90, ada yang letak 100, ada yang letak 100 lebih. Macam-macam harga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang nak projek. Bila orang nak projek, dia sanggup bagi harga tu rendah. Yang tu tak kisah, saya tak nak petikai pasal orang nak projek. Cuma bila kita nak letak harga, kita kena kita kena senang-senangnya bila kita letak harga, keuntungan tu kita rasa puas hati kita dapat. Orang nak kata mahal, orang nak kata harga apa tu hak masing-masing. Tapi yang buat kerja kita yang tahu macam mana rasa penat, letih. Takkan nak buat kerja penat-penat, untung kita nak dapat RM50. Tak logik lah benda tu. Kita main dalam bumbung, main dengan api, main dengan bahaya, main dengan risiko. Benda semua tu kita kena fikir. Okey, kalau macam yang tanya saya berapa 1 point. Saya boleh bagi harga point ataupun harga macam mana? Harga lamsam ni sebolehnya kalau yang tidak berapa mahir, nasihat saya tak perlu lagi letak harga lamsam. Malaikat anda dah mahir. Sebab harga lamsam ni dia bukan main letak juga. Dia tengok pada pada rumah, pada point. Itu sebenar harga lamsam. Harga lamsam ni orang yang dah betul-betul mahir. Dia tengok rumah, keluasan rumah, dia dah tahu dah berapa kos harga sebenar-benarnya. Sebab tu kena ingat tuan-tuan, yang bagi harga pada customer ataupun customer yang menerima harga, kena tahu beza. Kadang-kadang orang letak harga RM90. Kita kena tahu kualiti RM90 tu macam mana, kualiti yang RM100 macam mana. Dia semua berbeza-beza. Tapi sekarang ni ada je orang letak mega kabel RM80. Tu jenis manusia yang orang panggil memang
memang tak tahu pasal harga wiring lah. Sebab mega kabel pun boleh letak RM80. Tu memang pendawaian ke laut tu. Okey, jadi untuk anda yang baru macam saya ni dekat luar, untuk harga ni letak je. Kalau nak mudah, kira semua bahan-bahan mentah. Contoh, kira semua modal, kabel, pipe, kondiut, aksesori, kira semua berapa kos. Lepas tu ambillah upah kita tu. Upah yang tuan-tuan buat, berapa upah seorang bos sehari? Contoh RM200. Berapa hari anda boleh siapkan kerja? Macam tu. Ada juga pada customer saya bagi harga macam tu. Saya kira semua harga bahan mentah, lepas tu baru saya campur dengan kos upah. Kalau anda nak bagi harga per point bagi je lah. Per point, contoh anda pakai kabel sirim. Kabel sirim ada yang letak 130 1 point, ada yang letak 140. Tak kisahlah mana-mana tempat. Tapi saya letak untuk mudah faham RM130 1 point untuk kabel sirim. Okey, bila 131 point, anda kiralah point itu berapa. Kalau untuk yang double, kiralah harga lain pula double. Dia macam tu. Sebab tu saya suka kira kos dulu. Kos modal tu berapa semua sekali. Contoh, saya beli peralatan semua sekali, kabel, kondiut, aksesori, apa lagi? Earding, root bumi, chamber. Contoh, kos habis RM5,000. Contoh. Okey, untuk saya siapkan kerja tu berapa hari? Contoh 10 hari. Kalilah 10 hari gaji kita berapa? Gaji 200 ataupun 100. Ambil gaji bos 100. 10 hari 1,000. Gaji staff 100 juga. 2,000 kalau 2 orang bekerja. Lepas tu makan minum, kena kira kos minyak, kos tak kisahlah. Sebab berniaga ni kita kena kira, tuan-tuan. Kalau anda nak kira pada semua sekali harga yang anda bagi tu, boleh juga. Tapi untung tu ciput je lah. Bukan kata nak untung macam Yahudi, tak. Tapi keuntungan sekurang-kurangnya apa yang kita buat tu berbaloi. Itu sebenar. Cuma sekarang ni orang rebut projek. Orang tak kisah pasal harga, janji dapat projek. Sebab tu pendawaian banyak yang bermasalah. Sebabnya itulah, janji dapat projek. Buat wiring tak follow spek, cara yang salah, nak jimat. Cuma saya nasihatkan elak daripada terlampau bagi harga murah. Bila kita bagi harga murah pada owner rumah, cara kerja kita ni mesti tak akan jujur. Saya berani jamin insya-Allah tak akan jujur dah. Sebab apa saya cakap tak jujur? Sebab kita dah bagi harga murah. Satu, yang kedua, dalam harga murah ni kita nak tangkap keuntungan. Untung kita nak juga, walaupun kita bagi harga murah, untung kita nak. Okey, bila kita tengok untung dah tak dapat, situlah mula kita niat yang tak elok, buat pendawaian looping sana, looping sini. Jadi untuk sedikit ilmu daripada saya ni, saya pun baru, tuan-tuan. Jadi yang bertanya pada saya ni, sebolehnya anda cuba cari gali lagi ilmu pada orang lain. Tanya orang lain berapa kos harga, sebab dia berbeza-beza harga ni. Kalau hacking dia dah lain, kalau pasang casing dah lain dah. Jadi nasihat saya, jangan terus guna pakai yang saya ni. Jadi anda boleh pergi bertanya pada yang lebih pakar lagi, macam mana harga. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya, tuan-tuan. Sambil-sambil bawa kereta ni, pembantu saya Izzuddin yang ambil video. InsyaAllah kita akan tengok di projek saya, projek Tanah Merah, untuk wiring baru, banglo baru 1450 kaki. Beres. Okay, saya dah sampai dekat site projek untuk projek wiring 1450 kaki. Inilah yang semalam, tuan-tuan, yang saya buat. Saya belah. Yang ni saya belah. Belah dia nak kemas pakai laser. Tak kisahlah nak pakai laser ke, nak pakai tali ke. Kalau owner bayar mahal, buat cara kualiti dan mahal. Tengok pada bayaran. Bukan nak tengok pada bayaran juga. Kalau jenis saya ni, saya nak tengok kemas. Walaupun benda ni akan diplaster balik.
benda ni akan diplaster. Ada setengah electrician dia terus hack. Dia ambil hacking, dia terus hack. Okay, dia terus hack. Tak ada masalah juga. Buat dia. Cara macam mana pun tak kisah. Ada yang tanya saya nak hack terus ke boleh ke tak boleh. Tak ada masalah pun. Sebab benda tu tak ada isu pun sebenar. Cuma kalau owner bayar mahal, dia nak tengok kekemasan je lah. Kekemasan. Yang penting pipe kita ni, masa kita tanam, orang plaster, nak plaster tak menyusahkan dia. Tu je. Okey, hari ni saya akan sambung lagi. Sambung untuk DB. DB saya akan pakai pipe je. Sebabnya atas tu kayu. Saya akan pipe 1 inci. Lepas tu, saya akan pakai ni, trunking 2x3. Tengoklah saya adjust lah macam mana benda ni. Tapi akan pakai juga trunking ni. Okey, yang lain tak ada apa dah tuan-tuan. Tugas saya hari ni saya datang hack. Hack blok. Okey, ada yang apa ni, ada yang apa ni yang tanya saya lah. Okey, macam yang baru-baru ni. Untuk poin ni ada 5 kaki, ada 1 kaki, ada 1 kaki setengah. Tengok pada owner minta. Jangan atas lantai dah. Atas lantai untuk buat atas lantai. Yang lain tak ada masalah tuan-tuan. Ikut macam saya bagi tahu tadi. Ikut pada bajet owner sebenar. Harga dia bayar, kalau dia sanggup bayar mahal untuk kualiti yang terbaik, kita buat yang terbaik. Kita buat jujur. Buat jujur ni selama saya bergerak dalam dunia bisnes elektrik ni, benda nak jujur ni susah orang nak nampak tuan-tuan. Sebabnya untuk wiring ataupun untuk elektrik ni, majoriti pengguna dia tekan switch, lampu menyala, dah cukup, itu je. Dia tak nak tahu pasal spek, pasal apa benda wakimah kita nak cerita overload ke, kita nak cerita meletup ke. Yang tu dia tak nak ambil tahu. Yang dia nak ambil tahu, dia buka je switch, lampu menyala, kipas berpusing, tu je. Yang nak terjadi selepas daripada tu, barulah dia akan ambil tahu. Cuma tugas kita jujurlah dengan diri sendiri, dengan rezeki yang kita cari. Itu je lah nasihat saya. Hari ni tak ada apa dah. Saya minta boleh siapkan awal. Sebab saya nak balik awal. Dia jam. Jalan tu akan jadi jam. Jadi saya nak sambung kerja. Saya pun pakai baju 2 lapis hari ni. Sebabnya habuk. Itu je lah. Baju ni tak pakai pun. Buat rainbow. Bukan nak bergaya pun tuan-tuan. Cuma untuk rainbow. Okay, jadi itu je lah. Saya sambung kerja dulu. Beres. Okey, sekarang ni dah jam pukul 6. Alhamdulillah untuk hacking 100% dah siap. Cuma ada tempat yang tak cukup pipe. Cuma untuk untuk rumah ni saya berbeza sikit. Sebelum ni kalau DB box saya akan pakai trunking. Tapi yang ni saya akan pakai pipe je. Pipe 1 inci. Semua naik ke DB. Yang ni saya kunci, atas saya kunci. Nanti bawah ni plaster lah. Ataupun saya datang sekali lagi, saya akan tolong plaster untuk bawah ni. Nanti ni kita akan potong. Okey, DB. Atas saya akan pakai trunking. Itu cara dia. Dia untuk elektrik ni, dia banyak teknik tuan-tuan. Ikut kesesuaian dan kesenangan kita. Senang je. Kalau rasa nak pasang trunking, pasang trunking. Kalau rasa nak pakai pipe, pakai je pipe. Yang ni saya dah siap simen. Bagi fokus dia. Cuma pipe je tak cukup. Okay, ni untuk tandas. Untuk bilik. Sini.
Okey, yang ni semua kita dah simen. Sebab apa saya simen? Sebab saya tak nak ada pertikaian blok saya jatuh lah. Lepas tu tukang plaster dia plaster sebab blok saya jatuh tak kemas. Saya tak nak benda macam tu. Lepas ni tak ada pertikaian dah. Sebab apa yang saya buat ni kalau tengok daripada sini dah sama dah. Bila saya nak fitting depan ni, bila saya nak fitting lepas ni apabila dah settle semua sekali, nak pasang soket plug, jadi benda ni dah settle. Tak ada dakwa-dakwi blok saya ni. Tak samalah apa benda dah. Itu je. Tengoklah tuan-tuan, kualiti dia macam ni lah. Kualiti yang saya buat. Saya pakai simen. Semua saya letak simen. Sini. Okey, ni bilik nombor 3. Saya pakai simen. Paip atas 1 inci. Yang ni tak cukup paip. 1 batang lagi. Yang ni pun saya dah pasang simen. Besok masuk paip je. Okey, bilik nombor apa dia? Bilik nombor 4. Okey, bilik nombor 4 pun sama, dah siap. Paip atas 1 inci, 1 switch, 1 soket plug. Yang ni pun soket plug. Yang ni akan jadi satu circuit tuan-tuan. Dia akan looping dengan yang ni. Itu je. Mari kita tengok dapur. Okey, untuk dapur settle soket plug. Inilah paras dia, saya buat mudah. Yang ni switch untuk kawal semua sekali di dapur. Kawal switch lampu dapur dengan kawal switch lampu luar. Yang ni tandas soket plug untuk mesin basuh. Jadi tak ada apa dah untuk ruang tamu pun sama je lah. Cuma ada untuk bilik yang tak cukup paip 2 batang. Lepas tu edding sistem. Saya akan lay kabel awal untuk 10mm. Jadi tak ada apa dah untuk head. Cuma datang pasang pipe je. Kualiti dia macam ni lah tuan-tuan. Mana-mana saya buat macam ni lah. Saya akan tampal simen, letak paip. Nak belah dinding, saya akan pakai laser. Pakai 2 mata, belah. Lepas tu baru hack. Itulah kualiti saya buat. Smart tak smart, okey tak okey, macam ni lah. Saya pun kena pilih untuk cepatkan kerja. Sebab hacking ni sepatutnya tak boleh lama. Tapi kalau kita buat cara yang betul, mungkin masa tu akan extend. Jadi tak ada apa tuan-tuan, insya-Allah panjang umur, diberi kesihatan, diberi rezeki, saya akan masuk selepas daripada plaster. Tengoklah untuk edding, saya tak tahu lagi macam mana. Kalau nak pasang awal, saya akan pasang awal. Kalau nak pasang selepas plaster, tak ada masalah. Cuma itu je lah. Mana yang terbaik. Saya tak kisah orang cakap pasang awal, tanam edding awal, saya datang awal. Kalau orang suruh saya datang selepas plaster, senang. Tak ada apa pun. Tak menyusahkan saya sebab saya pun jauh. Okey, itulah tuan-tuan. Untuk pendawaian, banyak saya nasihat. Pendawaian cara betul, cara jujur, bertanggungjawab. Sebab elektrik ni, bila dia nak terjadi kerosakan, kita tak tahu bila. Bila dia nak short, dia short je. Dia tak kira baru, lama. Kalau yang baru pun short, yang lama lagilah mudah short. Jadi buat pendawaian sebaik mungkin. Nak buat yang kualiti biasa-biasa, tak masalah. Yang penting kita buat cara betul. Jadi anda pun dah tengok, hacking ni saya selalu tunjuk, tak ada teknik lain pun hacking, macam tu je lah. Kena pandai guna mesin, kena pandai guna grinder, kena berani tuan-tuan. Kita kena berani. Adik-adik yang baru, tengok bos-bos buat, macam mana senior-senior staff buat, belajar daripada situ. Kadang-kadang orang tak sempat nak ajar. Jadi sebagai untuk kita dapat ilmu daripada dia, kita tengok. Saya dulu belajar tak semestinya orang datang ajar, tapi saya tengok macam mana staff-staff senior buat, itulah saya akan ikut. Kalau saya rasa benda tu perlu diperbaiki, saya perbaiki. Jadi tak ada apa dah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf daripada saya. Jangan lupa subscribe, share dan komen saya punya channel. Jangan kecam pada ruang komen. Saya mohon maaf tuan-tuan, jangan kecam. Sebab perkataan tuan-tuan tu dia boleh membuat saya saya hilang akal. Senang, saya jadi hilang akal. Janganlah kecam. Kita pandai bezalah tuan-tuan. Orang yang lebih expert tengok video saya ni, dia tahu dah tahap mana ilmu saya. Jadi tak perlu nak kecam. InsyaAllah sama-sama kita akan berjaya. Itu je lah. Anda yang kecam saya pun bermula daripada zero juga. Saya pun bermula daripada zero. Cuma YouTube ni
Saya buat untuk apa ni, untuk berkongsi ilmu sedikit sebanyak dengan orang yang betul-betul tak tahu apa-apa pun pasal elektrik. Kalau yang dah tahu, alhamdulillah, tak perlu nak kecam, tak perlu nak rendah-rendahkan, tak perlu. Cuma YouTube saya ada yang betul, saya cakap betul. Yang salah, saya cakap salah. Itu je lah. Daripada saya Zahara Engineering, saya boleh nak balik dah pukul 6. Assalamualaikum warahmatullahi